Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Untuk dalam kita berbincangkan tentang halal dan sihat ini, kita ingin lupa juga bagaimana ikon yang seharusnya kita kena contohi ialah baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Yang mana setiap apa yang dibuat oleh baginda, maka hendaklah kita ikuti, sebab itu yang terbaik. Itu juga merupakan tanda-tanda kita mencintai baginda Rasulullah SAW, sebab sebagaimana yang disebutkan oleh baginda SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih. Maka tidak sempurna keimanan seseorang daripada kita ini sehingga ia lebih mencintai aku. Ya, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW daripada kedua orang tuanya, anaknya dan juga manusia semua. Itu hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Nak sebutkan kita hendaklah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda-tanda yang kita nak mencintai apa yang dibuat oleh baginda, semuanya kita perlu ikuti. Jadi saya nak ambil satu juzuk yang disebutkan tentang bagaimana diet baginda SAW. Saya ambil bagaimana 7 cara, 7 metod nak ikut diet, keajaiban diet yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Bila kita sebut diet ni, biasa orang akan kaitkan dengan makanan, kita tak makan, kita kurangkan makan, sebagainya. Itu satu konsep yang salah. Cuma untuk episod pada kali ini, saya nak kongsikan tentang bagaimana keajaiban yang ditunjukkan oleh baginda SAW, yang mana baginda yang tak pernah sakit, yang jaga, yang badan yang sadu sebagainya. Jadi apakah perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada kita nak menjadi orang yang sihat ini. Jadi keajaiban yang pertama ialah metod pemakanan baginda SAW. Bagaimana baginda mengawal makanan. Bukan setakat tak makan-makan. Sebab itulah apa yang disebutkan oleh baginda SAW. Kami satu kaum yang bila makan tak perlu nak tunggu lapar, dan juga kita, baginda dan juga kaumnya akan berhenti sebelum sampai apa yang disebut sebagai kenyang ini. Itu kaedah yang perlu sekali diamalkan. Selain juga diambil kira pemakanan, khasiatnya, nutrisinya, dan juga adab-adab makan, adab yang sebelum makan, adab yang semasa makan, adab yang selepas makan. Bermakna ialah ini juga kena tengok cara kaedah pemakanan yang diamalkan oleh baginda SAW. Itu metod yang pertama yang caranya. Untuk penghuraian yang lebih detail, saya akan huraikan pada episod yang mendatang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana metod minuman Rasulullah SAW. Bagaimana kaedah baginda minum yang tidak menghembuskan nafas dalam air dan juga menahan 3 kali nafas untuk diminum, dan juga minum dengan tangan kanan, dan juga minuman-minuman yang berkhasiat yang airnya. Kan? Sebab nama peratus daripada badan kita memang adanya air, dan juga digalakkan sekurang-kurangnya 8 gelas untuk kita minum air pada setiap hari, tak termasuk air Nescafe ke air kopi ke air teh, air yang lain. Maknanya air yang dimasukkan dengan air minuman itu sendirinya. Jadi dalam minuman juga kena pastikan ada kaedah-kaedah yang diamalkan oleh baginda SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana metod ibadah Rasulullah SAW. Ibadah ni dia ada ibadah yang khusus, ibadah yang umum. Ya? Jadi kalau kita lihat bagaimana ibadah tentang kita nak solat, bagaimana kajian-kajian yang saintifik berkenaan dengan kelebihan-kelebihan orang yang bersolat, rukuknya, sujudnya, berdiri tegak, semuanya itu ada yang merupakan senaman-senaman yang diamalkan untuk kita nak ke arah diet yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Ya? Selain daripada kaedah cara ambil wuduknya, kan, yang tidak membazirnya, yang menjaga kebersihannya,
termasuk jugalah pergerakan-pergerakan yang orang kata bila ibadah ni dia memberikan juga kekuatan jiwa, spiritual care, kesihatan, penjagaan kerohanian juga. Jadi kalau kita ibadah solat kita khusyuk, maka dia akan memberikan semangat makanan kepada rohani ini yang akan juga memberikan kesihatan kepada rohnya itu sendiri. Termasuk juga lah kita memperbanyakkan tahajudnya kan. Banyak orang yang berpuasa, ibadah puasa yang banyak kajian-kajian yang saintifik yang menunjukkan bahawa orang yang berpuasa insya-Allah dia akan sihat. Semua tasik. Siapa yang berpuasa nescaya dia akan sihat. Itu juga merupakan ibadah. Selain daripada ibadah orang yang mengajukan haji, mesti juga orang yang tubuh badan yang sihat sebagainya. Baik. Itu metod yang ketiga yang merupakan ibadah. Metod yang keempat adalah riadah Rasulullah SAW. Maknanya dalam konsep ini tak nak kita juga kena adanya konsep bersenam, riadah. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menunggang kuda, berenang, memanah sebagainya, termasuk juga bergusti, kan gusti. Ialah kalau kita lihat orang yang sebut gusti ni dia nampak kasar, tapi ada gusti-gusti yang lebih pada gusti untuk mencari senaman dan juga mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kita sebagainya. Dan juga kita jangan bandingkan dengan gusti yang kalau kita lihat Habib menang kan, menunjukkan bahawa Islam itu agama yang kuat. Barulah al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat itu datang daripada tubuh badan yang sihat. Jadi dalam hal ini kena juga mengamalkan senaman-senaman ini. Saya tak kata bahawa orang yang bersenam ini mesti sihat. Ada juga orang yang senam tengah bermain badminton juga dia akan boleh meninggal dunia. So dalam hal ini kita lihat bahawa nak diet, nasihat itu bukan hanya ambil bab bersenam, mesti dikaji dari sudut makanan dia, minuman dia, ibadahnya, riadahnya, dan juga termasuk jugalah kita lihat bahawa metod yang kelima adalah bagaimana baginda SAW tidur. Tidur juga merupakan penyumbang ke arah diet memberikan kesihatan ini. Bagaimana orang yang tidak boleh tidur kan, orang yang insomnia ni kan, yang tak boleh insomnia, yang tak boleh nak tidur malam, termasuk juga lah bagaimana ketika mana waktu tidur yang elok dan juga bangun pada waktu bila. Semuanya itulah yang diajarkan oleh baginda SAW. Ada ketikanya kita tidur dalam waktu yang maklum. Bila itu kita akan bincang pada sesi yang akan datang sebagainya. Bagaimana posisi untuk kita tidur juga diajar oleh baginda SAW. Baik, itu yang kelima. Yang keenam adalah metod pekerjaan baginda SAW. Kalau kita semua orang tahu bahawa baginda adalah seorang ahli perniagaan. Bila ahli perniagaan, maka semua otak akan cerdas, akan memikirkan bagaimana long termnya, short term untuk mencari keuntungan, bagaimana nak merancang dalam keadaan yang terbaik, kan? Semua itu merupakan menggunakan akal fikiran, dan juga bila kita berniaga ini kita akan memberikan kecerdasan minda dan juga akan mempertajamkan lagi pemikiran kita, juga dalam masa yang sama juga akan menjaga tubuh badan ini. Termasuk juga kita lihat bahawa Rasulullah juga memiliki harta yang banyak, tenaga yang banyak. Sebab tu pekerjaan yang mempunyai tawakal yang tinggi adalah perniagaan. Termasuk juga orang yang bercocok tanam. Sebab kita bercocok tanam hari ini belum tentu lagi tumbuh. Bila tumbuh pun juga belum tentu lagi hasilnya boleh kita makan. Kalau kita ada hasilnya juga belum tentu lagi kita boleh jual. Maknanya orang yang terlibat dengan pertanian, dia sangat-sangat memerlukan kepada tawakal yang tinggi. Sebab itulah orang yang terlibat dengan pertanian ini, dia juga perlu
kesabaran yang tinggi, perlukan menggunakan tenaga sebagainya, itu juga menyumbang ke arah dietnya, sihatnya kita. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana metod rutin harian kita hidup ni. Daripada bangun tidur adalah kita balik bagaimana rutinnya. Termasuk juga lah dalam kita nak pergi ke tandas, dan juga begini ajar bagaimana kaedah kita duduk dalam tandas, nak buang air kecil, nak buang air besar, istinja, semuanya itu diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita lihat semua yang ketujuh metod ini yang kita amalkan, dan juga akhirnya insya-Allah orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW itu orang yang sangat-sangat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai kaedah diet ini, merupakan orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, orang yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hal ini itu antara 7 kaedah